Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan lukis pelan reka bentuk landscape Taman Idaman. Okey, sebelum itu pelajar mestilah mempunyai simbol-simbol berkenaan dengan taman ya, bagi mewakili pokok renek, pokok besar, binaan kejur dan sebagainya. Simbol-simbol itu boleh pelajar dapatkan dalam buku teks ya. Okey, untuk permulaan ya, untuk menghasilkan pelan, kita boleh sediakan satu ruang ya ataupun satu petak ya, 4 segi dalam berukuran lebih kurang 5 kali 6 inci ya. Okey, kita dalam ruangan yang disediakan ya, kita boleh lakarkan dahulu bayangan apa yang ingin kita lukiskan dalam taman kita. Ya, contohnya kita hendak menghasilkan bahagian-bahagian yang tertentu ya dalam taman kita. Jadi kita bolehlah gambarkan dulu ya dalam bentuk peta minda. Okey, contohnya kita bahagikan taman kepada beberapa bahagian ya. Lakaran ini kita buat dengan pensel yang samar-samar sahaja ya. Okey, kita bahagikan dahulu taman kepada beberapa bahagian. Okey, kemudian ya kita bayangkan ya bahagian yang atas kanan hujung itu ya, kita nak buatkan kolam dekat situ. So kita bentukkan kolam kita ya, kemudian bahagian di bahagian tengah ya, bahagian tengah ruang ya, kita gambarkan untuk membuat wakaf dekat situ ya. Kemudian wakaf tersebut ya, ada pelantarnya, kita besarkan sikit ya di bahagian tepi ya. Kemudian kita letakkan dekat tengah ujung situ ya. Kita bayangkan kita nak letakkan dekat situ kerusi taman ya. Okey, begitu juga di bahagian bawah ya. Okey, sekarang kita dah nampak sedikit gambaran kita punya taman ya. Okey, pada kolam tu kita nak buatkan dia titi. So kita gambarkan dia seolah-olah ada titi di atas itu ya. Okey, kemudian kita setelah kita bahagikan ruang-ruang tersebut ya, kita gambarkan jugalah ya bagaimana kita nak buat keseluruhan taman kita. Okey, kemudian kita boleh letak dekat ujung situ ya, kita letak dulu bayangan pokok besar yang kita nak letak dekat taman kita ya. Okey, kemudian kita bayangkan ya dekat bahagian pejalan kaki tu kita ada pokok-pokok yang kecil ya. Okey, kita letak dulu gambaran ya pokok besar dan pokok kecil yang kita nak hasilkan ya. Okey. Sekarang kita dah nampak kita punya gambaran kasar ya. Apa yang kita nak buat pada taman kita ya. Okey, bahagian mana-mana tidak perlu kita boleh padamkan dahulu ya. Dan kemudian ya kita akan menghasilkan ataupun lebih membuat kemasan ya, kemasan kepada pelan kita ni ya. Kita akan menggunakan pen ya, dan biasanya kita akan menggunakan technical pen ya. Okey, tadi kita dah buat lakaran. So sekarang kita gunakan pen untuk kita jelaskan apa yang kita telah lakarkan ya. Dan kemudian kita buatlah ya semua item-item ya pelan yang kita nak buat ya, kita ikut dengan pen ya, dan mesti menggunakan pembaris untuk bahagian-bahagian yang lurus ya. Okey, itu bahagian pelantar ya yang kita buat. Okey ya, kita akan ikut ke semua item-item yang kita dah gambarkan tadi ya, yang kita buat lakaran tadi, kita akan ikut dengan pen ya. Dan seperti cikgu cakap tadi ya, kita akan menggunakan technical pen ya. Kenapa kita gunakan technical pen? Ini adalah supaya apabila kita nak mewarna nanti ya,
kita akan nampaklah line-line itu, ya, dan itu akan menambahkan cantik kita punya lukisan pelan kita, ya. Okey, sekarang, ya, bahagian yang bulat-bulat tadi, ya, kita gambarkan itu adalah pokok besar, ya, dan kita boleh rujuk kepada simbol-simbol pokok besar ini yang ada dalam buku teks, ya. Okey, yang kita dah bulat-bulat tadi, itu bahagian tersebut, ya, kita ingin letakkan pokok-pokok yang besar, ya, maka kita gunakanlah simbol bagi pokok yang besar, ya. Macam mana kita nak letak dekat situ. Okey. Okey, ya, bahagian yang hujung, ya, kita nak letak pokok-pokok renek, ya, jadi kita gunakanlah simbol pokok-pokok renek, ya. Simbol-simbol ini, ya, pelajar boleh rujuk, ya, di dalam buku teks, ya. Dalam buku teks ada ditunjukkan simbol-simbol pokok renek ini, ya. Pokok renek ini, ya, boleh dalam bentuk berbagai warna, ya, kerana kita ada pokok-pokok renek yang berwarna hijau dan juga berwarna selain daripada hijau. Okey, untuk titi, ya, kita buatkanlah dia garisan lurus macam tu, ya. Okey, pada masa kita meletakkan apa ni, item-item ni, kita boleh tengok, ya, pada bahagian mana yang kita rasakan kita perlu tambah, ya, ataupun yang tak cukup, kita boleh tambah waktu ini, ya. Okey, bahagian yang ini, ya, okey, kita letakkan pokok palma, ya. Jadi pelajar boleh rujuk, ya, bentuk apa ni, simbol pokok palma bagaimana, ya. Okey, semasa kita membuat taman ini, ya, kita kena kreatif, ya. Kita campurkanlah, maksudnya dalam taman tersebut untuk simbol yang kita nak buat, ya. Kita tidak hanya buat kepada satu pokok besar sahaja, ya. Kita buat juga dia berbagai-bagai pokok lah, ya, mengikut simbol-simbol yang ada dalam buku teks, ya. Begitu juga dengan pokok-pokok yang renek, ya, ada berbagai-bagai jenis pokok renek, ya. Kita gunakanlah simbol yang berbagai. Okey, untuk wakaf, ya, itu ialah bahagian bumbung, ya, yang kita nampak daripada atas, ya. Maka kita boleh buat garisan-garisan lah, ya. Sebenarnya garisan-garisan ini, ya, dia akan menambahkan cantik kita punya pelan landscape kita, ya. Ini ialah landscape kejur, ya, di mana kita menggunakan landscape yang keras, ya, yang mati, yang tidak hidup, ya, yang kita panggil landscape kejur, ya. Okey. Ya, mana bahagian-bahagian yang masih kosong, kita boleh tambahkan, ya, supaya pelan kita nampak cantik. Okey, ya, itu kita tambahkan jalinan-jalinan, ya, untuk menunjukkan binaan dekat situ, ya, laluan. Okey, banyak dia punya pilihan sebenarnya, dan pelajar boleh pilih, ya, daripada simbol yang ada, ya, untuk memilih yang mana satu yang bersesuaian, ya, supaya nampak cantik dan sebagainya, ya. Okey, kita siapkan jalinan-jalinan tersebut, ya, sehingga memenuhi kita punya lukisan, ya, bahagian-bahagian yang tertentu. Okey. Yang mana yang kurang, ya, kita boleh tambah, ya. Okey, bahagian sini masih kurang, kita boleh tambah pokok-pokok renek, ya, simbol-simbol pokok renek. Okey, sekarang kita telah pun siap, ya, pelan kita, ya. Dan sekarang tiba masanya untuk kita mewarna, ya. Okey, jika berlaku kesilapan, kita boleh
yang kecil-kecil, kesilapan kecil kita boleh ubah pada masa tersebut, ya. Okey, sekarang ya pelan landscape kita sudah pun siap, ya, dan kita bolehlah mewarna, ya. Untuk mewarna pelan landscape kita boleh guna berbagai material, ya. Okey, contohnya ya kita boleh gunakan marker, ya. Boleh gunakan poster color, watercolor, pensel dan sebagainya. Dan semasa mewarna, ya, untuk menjadikan pelan landscape kita cantik, ya, kita mestilah menggunakan tone warna, ya, gabungan beberapa warna, ya, tidak hanya pada satu warna sahaja, ya, supaya untuk mencantikkan kita punya landscape kita, ya. Dan warna, ya, bagaimana cara untuk kita mewarna ini bergantung kepada kreativiti pelajar, ya. Bergantung kepada kreativiti pelajar supaya yang pentingnya lukisan landscape kita nampak cantik, ya. Okey, kita warnakan, biasanya kita, untuk pokok kita akan gunakan 3 warna lah, ya. Kuning, ya, dengan hijau muda atau hijau gelap, ya. Ataupun kalau misalnya macam kita nak menggunakan watercolor ataupun poster color, kita hanya menggunakan warna biru dan hijau, warna biru dan kuning sahaja, ya, kerana dua kombinasi warna tersebut akan boleh menghasilkan warna hijau, ya. Okey, kita warna dulu pokok-pokok, ya, yang kita menggunakan warna yang sama, ya. Pokok-pokok menggunakan warna hijau, ya. Pokok-pokok kita menggunakan warna hijau, warna kuning, ya, hijau gelap dan hijau terang serta warna kuning, ya. Okey, untuk pokok renek kita boleh gunakan berbagai warna kerana pokok-pokok renek ini ada berbagai warna. Okey, kita boleh gunakan kombinasi warna merah dan kuning, ya. Kita boleh gunakan kombinasi warna kuning dan purple, ya. Pokok-pokok renek ini pokok-pokok bunga, ya. Okey, kita siapkan keseluruhan, ya, pokok-pokok renek kita, ya. Kita campurkan warna, ya. Semasa mewarna, ya, menggunakan tona warna ni sangat penting, ya. Dalam karya seni, penggunaan tona warna sangat penting kerana itu akan menghidupkan kita punya lukisan kita, ya. Okey, setelah pokok-pokok kita dah siap warna, ya. Okey, kita ingin warnakan kolam kita, ya. Kita biasanya untuk menggambarkan kolam kita akan gunakan warna birulah, nak menunjukkan bahawa ada air dekat situ, ya. Kalau tidak, kalau misalnya menggunakan warna lain, mungkin orang yang melihat dia tak faham bahawa yang kita nak gambarkan tu ialah kolam, ya. Dan seperti tadi kita boleh gunakan tona warna, ya. Tidak hanya satu warna sahaja, nak menampakkan seolah-olah itu adalah kolam, ya. Okey. Okey, bahagian tengah kita biarkan warna gelap sedikit, ya, sebab bahagian tersebut terlindung, ya, dengan kita punya jambatan tadi, ya. Okey. Kolam kita dah hampir jadi, dah hampir siap nampaknya, ya. Okey, ya. Kemudian seterusnya, ya, kita akan warnakan bahagian-bahagian yang lain lah, ya, supaya nampak cantik. Okey, kita gunakan, ya, kalau bahagian yang besar, ya, kawasan yang besar, kita boleh gunakan pensel warna. Ya, ini cikgu tunjukkan contoh macam mana kita menggunakan pensel warna, ya. Okey. Kita warnakan dulu bahagian yang keseluruhan bahagian yang kita nak warna, kemudian kita ambil warna daripada tona yang sama, ya, yang gelap sedikit, ya, kita warnakan kita punya
jalinan-jalinan yang ada tadi. Ya. Dan masa ni kita boleh menggunakan bahagian-bahagian yang macam kita ada bahagian yang perlu kita terangkan, ya, ada bahagian yang kita gelapkan, kita tekankan, ya, supaya kita punya lukisan tu tak nampak kaku lah. Ya. Okey. Dan seterusnya, ya, kita warnalah, ya, sehingga keseluruhan lukisan kita itu siap berwarna. Ya. Okey, untuk bumbung wakaf, ya, kita letakkanlah warna yang merah, ya, dan sama teknik mewarna tetap sama, ya. Kita buatlah, kita ada tona, ya, ada gelap sebahagiannya, ya. Kalau kita guna satu sahaja warna, yang macam contoh sekarang ni tak nampak dia punya ya, dia punya perbezaan dia dan dia kurang cantik. Okey, kita gelapkan bahagian bawah tu, kita gelapkan sikit, ya. Okey, kemudian pelantar pun kita gunakan dua warna, ya, supaya dia nampak cantik sikit. Okey. Okey, dah hampir siap kita punya pelan landscape. Okey. Okey, ada bahagian yang masih tertinggal, ya, masih belum berwarna. Okey, sebaiknya kita warnakanlah, ya. Kita warnakan dengan warna yang kita pilih lah, ya. Sama ada warna kuning, ya, ataupun kita pilihkan warna hijau yang muda dan sebagainya, ya, sebab dalam taman biasanya akan ada rumput-rumput yang berwarna hijau ataupun padang, ya. Okey, jadi bila kita warnakan, ya, keseluruhan kertas lukisan ataupun ruang landscape yang kita hasilkan, maka kita akan dapatlah, ya, satu lukisan landscape yang menarik, ya. Okey. Okey, dah siap, ya. Okey, bila dah siap, ya, kita punya landscape ni, ya, kalau misalnya macam kita rasa tak cantik, kita rasa perlu tambahan lagi, ya, kita boleh tambahkan, ya, dengan menggunakan pen lah, ya. Okey, menggunakan pen, ya, kita boleh buat tambah, ya, dan kita boleh warnakan kemudian, ya, supaya tak adalah nampak kosong kita punya tu. Maknanya kita boleh tambah kita punya item-item yang kita nak letak, ya, walaupun lukisan kita tu mungkin macam dah siap, ya. Okey, akhir sekali, ya, dalam lukisan landscape taman ini, ya, kita perlu labelkan, ya. Jadi kita labelkanlah, ya, bahagian-bahagian yang tertentu, ya, dengan menggunakan pen, ya, dan sebaiknya, ya, kita tulis dengan menggunakan tangan dan tulisan yang cantik, ya.